Apa yang dapat ditunjukkan oleh Ahmad Abdul Rahman dalam memerangi rasuah dalam masa 7 bulan pertama beliau menjadi Perdana Menteri adalah satu rekod yang mendekan, di mana ini telah diperkuatkan menerusi pencalonan seorang calon pilihan raya yang pernah disabit kesalahan kerana politik wang serta korupsi oleh UMNO PN di pilihan raya Bagan Pinang, dan kemenangan UMNO PN di Bagan Pinang merupakan satu pukulan besar dalam memerangi korupsi. Adakah Malaysia akan mencapai kedudukan dan skor yang paling teruk dalam 15 tahun yang lalu dalam Transparency International Corruption Perception Index apabila TI CPI 2009 akan dikeluarkan pada bulan depan 17 hari bulan. Seperti yang ditunjukkan oleh Transparency International Malaysia pada bulan lepas semasa pelancaran laporan negara TI Global Corruption Report GCR 2009, pembentukan SPRM serta reform yang lain yang dilancarkan oleh kerajaan terbukti tidak efektif dalam memerangi korupsi. Langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil yang dikehendaki dan persepsi rakyat terhadap korupsi kekal yang tidak berubah. Rakyat Malaysia sudah muak dengan status quo serta kesan-kesan korupsi yang menampaui di negara ini. Mengikut survei Global Corruption Barometer 2009 yang keluar pada Mei, menunjukkan 70% rakyat Malaysia berpendapat bahawa kerajaan tidak efektif dalam pementasan rasuah. Sebaliknya, walaupun Indonesia berada di tempat yang jauh lebih teruk daripada Malaysia dalam CPI, 76% rakyat Indonesia berpendapat bahawa kerajaan mereka adalah efektif dalam mementeras rasuah. Persepsi umum dan pandangan rakyat Malaysia dijangka lebih dahsyat daripada kaji selidik Global Corruption Barometer 09 setelah berlaku dua perkara baru-baru ini. Satu, kematian misteri pembantu politik DAP Teo Beng Hock pada 16 hari bulan Julai yang pergi ke tingkat 14 ibu pejabat SPRM dalam keadaan sihat, cergas dan beritizam tinggi untuk memberi bantuan sepenuhnya sebagai saksi, tapi akhirnya menjadi mayat di tingkat 5 bangunan tersebut. Dan kedua, peranan SPRM sebagai kuku atau catspore UMNO untuk mengisytiharkan perang terhadap Pakatan Rakyat, sedangkan ia merupakan badan pencegah rasuah dan patutlah mengisytiharkan perang terhadap korupsi, dan pun kegagalan SPRM untuk ambil tindakan yang serius terhadap kes-kes rasuah yang besar, dan sebaliknya mereka menempuhkan usaha kes-kes Pakatan Rakyat dengan kes-kes yang begitu kecil semacam dakwaan ada kesalahan peruntukan kawasan hanya RM2,400 dan sehingga menggadaikan satu nyawa manusia, tetapi membutakan diri mereka terhadap korupsi dan salah guna kuasa oleh pemimpin-pemimpin BN yang melibatkan berpuluh-puluh malah beratus juta, malah lagi berbilion ringgit. Memang sudah lama terdapat aduan yang makin meningkat terhadap SPRM yang sudah angkuh menjadi satu kuasa undang-undang sendiri, a law unto itself, mencabuli hak asasi dan di mana saksi-saksi dan suspek-suspek ada disoal, didera oleh pegawai SPRM, sehingga polis pun takut dengan SPRM kerana kuasa yang diadakan pegawai SPRM melebihi kuasa polis dalam penyiasatan rasuah. Ini adalah satu yang tidak boleh diterima dan tidak adalah kita boleh mentoleransikan, dan saya harap bahawa Perdana Menteri menyatakan kepada Parlimen ini bilangan laporan yang sudah dibuat terhadap pegawai SPRM bersabit salah guna kuasa dan penggunaan kekejaman atau dera dalam semua siasatan dalam masa 3 tahun yang kebelakangan ini dan seterusnya, dan saya mau peratusan daripada semua laporan tersebut berapa yang melibatkan kekejaman fiskal dan penderaan yang telah pun disiasat. Langkah yang pertama kerana yang memulihkan keyakinan orang awam terhadap SPRM adalah membawa SPRM serta semua pegawai ke dalam lingkungan undang-undang, bring them within the ambit of the rule of law, kerana tiada negara yang demokratik boleh membiarkan sebuah institusi kerajaan menjadi satu Frankenstein
dengan tidak mengindahkan lunas undang-undang, the rule of law serta konsep hak asasi manusia supaya kes pembunuhan Teo Beng Hock tidak berulang lagi. Berkaitan dengan ini, saya meniru semua pihak yang berkuasa supaya memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada keluarga mendiam Teo Beng Hock yang mahu mencari kebenaran dalam kematian Teo Beng Hock serta ingin memohon exhumation ataupun mengeluarkan jenazah Teo untuk satu perbezaan siasat yang kedua, satu otopsi yang kedua oleh ahli patologis Thai yang terkemuka Dr. Pontip Rojana Suan selepas keterangan beliau dalam inquest kematian Teo Beng Hock di mana Yang Amat, adalah 80% caution yourself on that case. ya, Nanti just in passing, dia akan saya tidak terlibat akan dalam subjudisi. kata apa-apa ya. Baik. Bahawa testimoni beliau bahawa ada probability 80% ialah disebabkan oleh homicide dan hanya 20% pembunuh sendiri. Sejak 7 bulan yang lalu terdapat banyak perkembangan yang telah memperdalamkan krisis keyakinan terhadap kebebasan, kecekapan dan profesionalisme institusi-institusi kerajaan dan menjejaskan daya saing Malaysia sungguh pun. Yang amat berhormat telah mengemukakan slogan Satu Malaysia, rakyat didahulukan dan prestasi sekarang. Dan contohnya, saya beri contoh-contoh yang berikut satu kekekalan Tan Sri Musa Hassan sebagai Ketua Polis Negara dan jawapan Parlimen daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri yang tidak masuk akal bahawa penggal Tan Sri Musa dilanjutkan setahun kerana prestasinya yang sangat cemerlang. Dalam 7 bulan yang lalu, polis dan SPRM adalah neck to neck dalam persaingan untuk menentukan institusi-institusi nasional yang mempunyai keyakinan awam yang paling rendah. Bulan lalu semasa Timbalan Ketua Pensuruhanjaya SPRM merupakan tetamu khas dalam satu online live chat on The Star, satu opinion poll ada dibuat oleh webcast dan dalam satu jam inilah apa dapat itu result dalam 4 soalan. Satu setakat ini, bagaimana anda menilai pencapaian SPRM dalam usaha menentang rasuah? Bagus 3%, boleh tahan 0%, buruk 98%. Soalan kedua, SPRM sepatutnya menolak soal suspek. SPRM sepatutnya menolak suspek semasa waktu pejabat? Ya, 79%, tidak 6%, bergantung kepada keadaan 15%. Soalan ketiga, bagaimanakah anda menilai pengendalian kes Teo Beng Hock oleh SPRM? Bagus, 0%, boleh tahan 4%, buruk 96%. Soalan keempat, patukah peguam wajib hadir? Ya, 83%, tidak 6%, bergantung kepada keadaan 11%. Dan bagi pihak polis, pada minggu terakhir Julai, laman web Kementerian Dalam Negeri mengadakan pengguntaan suara sama ada orang ramai berasa selamat dengan keputusan yang berikut. 97% atau 9,729 daripada 10,060 orang responden berasa tidak selamat disebabkan kadar jenayah yang tinggi, dengan hanya 1% atau 89 responden berasa selamat dan 2% atau 242 responden berada dalam kategori tidak tentu. Kedua, 95% atau 8,883 daripada 9,319 responden berpandangan bahawa keselamatan orang ramai adalah tidak terjamin, berbanding dengan 3% yang berpandangan bahawa ianya masih terjamin, dengan 200 responden dalam kategori tidak tentu. Dan ketiga, 94% atau 8,743 daripada 9,261 responden berpendapat bahawa kerajaan tidak melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan orang ramai pada tahap terbaik, dengan 200 atau 180 responden berpendapat bahawa kerajaan telah melakukan yang terbaik dan 4% atau 333 responden tidak.